Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ingat lagi tak kita punya nota semalam? Okey, semalam dalam PDPC online kita dah pun buat ulang kaji berkenaan tajuk canjang geometri. Dan kita telah pun belajar cara menggunakan nisbah sepunya dan juga sebutan ke n. Okey, cikgu juga dah tunjukkan dalam video semalam cara untuk menerbitkan sebutan ke n ini. Okey, macam mana kita nak dapatkan rumus Tn sama dengan AR n tolak 1. Okey, boleh tengok video semalam. Jadi hari ini di kelas tadi kita telah pun belajar cara menerbitkan satu lagi rumus untuk canjang geometri, iaitu rumus Sn. So Sn ni stand for hasil tambah n sebutan pertama, Sn. Simbol Sn sebenarnya kita dah jumpa masa kita belajar canjang aritmetik. Okey, cuma untuk canjang geometri kita akan menerbitkan suatu rumus yang berbeza kalau nak dibandingkan dengan canjang aritmetik. Okey, sebab canjang aritmetik dia menggunakan D, iaitu beza sepunya. Geometri menggunakan R, iaitu nisbah sepunya. Jadi kita expect dalam kita punya terbitan rumus ini nanti akan ada R di situ. So macam mana cara nak terbitkan rumus Sn? Okey, yang ini kita dah belajar tadi di kelas, tetapi untuk kelas online kita ni cikgu akan buat ulang kaji. Kita pergi muka surat sebelah lah, sebab dah tak muat kan muka surat tadi. Okey, so untuk menerbitkan rumus Sn, kita akan bergantung dan kita akan banyak menggunakan rumus sebutan ke n, iaitu Tn sama dengan ARN tolak 1. Okey, jadi cikgu bahagikan dulu kepada beberapa bahagian. Okey, kita nak buat sampai berapa sebutan? Yang banyak lah. Tadi dekat sekolah cikgu buat banyak sikit je dah pening lah. Itu psikologi semua tu. Okey, jadi untuk kotak yang pertama ni kita tulis T1, sebutan yang pertama. T2, sebutan yang kedua. T3, sebutan yang ketiga. T4, sebutan yang keempat. T5, sebutan yang kelima. Dan Tn, sebutan yang kita tak tahu. Okey, Tn ni dia berada di hujung selalunya. Okey, kita tahulah yang ni sampai sebutan ke berapa, bergantung kepada jujukan nombor tu. Okey, so kita akan masukkan rumus Tn ini ke dalam setiap sebutan. Untuk T1, kita dah tahu dah, T1 dia tak ada rumus lain. Dia adalah A. Sentiasa A. Kerana A ini adalah sebutan pertama. Dalam janjang aritmetik, A juga sebutan pertama. Janjang geometri, A adalah sebutan pertama. Sama. Okey. And then T2. T2 kita boleh pakai rumus Tn. T2. Bila T2 maksudnya kita gantikan N ini dengan 2. So A R N sekarang 2. 2 tolak 1 kita dapat 1. Jadi AR kuasa 1. Okey, ataupun selalunya kita tak tulislah bila melibatkan kuasa 1 ni. Kita akan tinggalkan dia sebagai AR sahaja. Okey, T3 AR 3 tolak 1 kita dapat 2. Jadi AR kuasa 2. So nampak tak dia punya pola? T1A, T2 AR kuasa 1, T3 AR kuasa 2. Jadi cikgu rasa dah boleh teka dah T4 dan T5. Okay, T4 adalah AR kuasa 3. Okay, sebab kita gantikan 4 di sini. Jadi 4 tolak 1 kita dapat 3. T5 AR kuasa 4. Okay, 5 tolak 1 kita dapat 4. Dan Tn adalah AR n tolak 1. Okey, jadi kita dah belajar dalam janjang aritmetik bahawa Sn, okey, Sn adalah hasil tambah. Sn. S adalah untuk sum of. Okey, hasil tambah lah maksudnya. Sum tu adalah hasil tambah dalam bahasa Inggeris. Okey, so Sn
Untuk dapatkan Sn, kita perlu tambahkan setiap sebutan ini. Okey, maksudnya A tambah AR tambah AR2 tambah AR3 tambah AR4 tambah, ni kita tak tahu tengah-tengah dia ada berapa, and then di hujung sekali akan ada AR N tolak 1. Okey, ini adalah suatu persamaan dan kita numberkan dia sebagai persamaan pertama sebab nanti ada benda kita nak buat dengan persamaan ni. Okey, kalau awak perhatikan dalam persamaan Sn ini semua ada R kecuali term 1. Term 1 tak ada R. Sebutan yang pertama tak ada R. Kenapa? Kalau kita masukkan sekalipun dalam rumus Tn, T1 kita akan dapat kat sini AR 1 tolak 1 adalah sifar. Apa sahaja asas dengan indeks sifar nilainya adalah 1. Okey, apa sahaja asas? Tak kira lah. Okey, contohnya asas 2. Okey, bila dia indeksnya sifar, kita akan dapat nilai 1. Asas 3, indeks sifar, kita dapat 1. Okey, maksudnya apa sahaja asas dengan indeks sifar, maka jawapannya adalah 1. Sebab itu bila R kuasa sifar, sebab 1 tolak 1 adalah sifar, R kuasa sifar akan dapat 1. Dan 1 darab A dapat A lah. Itu penyebabnya sebutan pertama ni adalah A sahaja. Okey, jadi untuk Sn ini hanya sebutan pertama yang tak ada R. Okey, jadi macam ni kita nak bagi semua ada R? Kita darabkanlah persamaan kita yang pertama ini dengan R. Okey, sebab kita nak sekarang semua ada R kan. Kata nisbah geometri. Okey, nisbah sepunya, janjang geometri. So, mestilah ada R. Jadi, kita darabkan semua dengan R. Sebab A tak ada R. Bila dia tak ada R dan dia berada dalam satu persamaan, apa sahaja perubahan kita buat pada A, kita kena buat pada semua. Kalau A ni kita kena darabkan dengan R, jadi semua pun kena darab dengan R. Okey. So, Sn darabkan dengan R, awak akan dapat Rsn sama dengan A darab R dapat AR tambah AR darab R, ada 2 R di sini, so AR kuasa 2 tambah AR kuasa 2 darab R akan jadi AR kuasa 3 tambah AR kuasa 3 darab R akan jadi AR kuasa 4. Okey, sistem dia sama macam indeks. Bila asas sama, jadi indeks di atas kita akan tambahkan. Okey, so ini dah sudah. And then AR4 darab R, kita akan dapat AR5 tambah dot dot dot, tak tahu. Okey, yang last. Yang last ni kita conteng sikit lah dekat belah tepi. Okey, sebab dia melibatkan N tolak 1. So, kalau kita buat AR and then N tolak 1, okey, darabkan dengan R, apa yang berlaku? A kita akan salin terus sebab A langsung tak ada kaitan kan. Okey, untuk R ini, okey, R ini kuasanya 1. Asas sama. Bila didarabkan, indeks dia perlu ditambahkan. Jadi, R kuasa 1 ini perlu tambah dengan N tolak 1. Okey, bila awak kembangkan, awak akan dapat AR 1 tambah N tolak 1. Awak buka kurungan. Okey, jadi 1 negatif 1 akan mati. So, last kali jawapan dia adalah AR kuasa N. Inilah yang awak akan tulis di sini. AR kuasa N. Okey, jadi persamaan yang baru ini kita numberkan dia sebagai persamaan yang kedua. Okey, kita numberkan dia sebagai persamaan yang kedua. Okey, awak perhatikan persamaan nombor 1 dengan persamaan nombor 2. Nampak tak dia punya persamaan ni ada kaitan? Mana highlighter cikgu? Ni. Tengok kaitan dia. AR yang ini dengan AR yang ni. AR2 dengan AR2, AR3 dengan AR3, AR4 dengan AR4. AR5 mesti ada kaitan dengan yang dekat sini sebelum ni. Okey. Okey. Okey, sama juga dengan yang ni. Okey, yang ni akan ada kaitan dengan yang sebelum ARN. Itu di sini. Cuma kita tak tulis lah. Okey. Jadi perkaitan ini membuatkan kita boleh buat satu operasi tolak. Okey, sekiranya 1 kita tolakkan dengan 2,
kita akan dapat yang kita tak highlight ni. Tak boleh tengok Tadi dekat dalam kelas, cikgu buat tolak tu secara atas bawah tau. So cikgu nampak ramai yang jam. Jadi sekarang untuk kelas online ni, cikgu akan buat straight saja tolak dia. So tengok macam ni Lepas tu kita mati-matikan. Okey. Untuk yang ni, okey, SN tolak RSN. Okey, sebab persamaan yang pertama kita tolak persamaan yang kedua kan. So kita dapat SN tolak RSN sama dengan, okey, kita salin semua yang dekat SN. Okey, A tambah AR tambah AR2 tambah AR3 tambah AR4 tambah dot tambah ARN tolak 1. Okey, kemudian kita perlu tolakkan semuanya dengan RSN. Okey, tolak and then kita kena letak kurungan, betul tak? Okey, AR tambah AR2 tambah AR3 tambah AR4 tambah AR5 tambah dot tambah ARN. Okey, negatif kemudian kurungan. Cikgu bagi tahu dalam video-video yang sebelum ni, bila awak ada negatif dan awak ada kurungan, negatif ini akan menukarkan semua simbol dalam kurungan. Kalau dia positif, dia akan jadi negatif. Kalau dia negatif, dia akan jadi positif. Okey? Jadi kita tulis balik. SN tolak R, SN sama dengan A tambah AR tambah AR kuasa 2 tambah AR kuasa 3 tambah AR kuasa 4 tambah dot tambah ARN tolak 1 tolak AR tolak AR kuasa 2 tolak AR kuasa 3 tolak AR kuasa 4 tolak AR kuasa 5 tolak, akan ada dot kat sini. Okay, dan last sekali kena tolak dengan ARN. Okay, nampak negatif ini mengubah semua simbol yang ada di dalam kurungan. Jadi negatif. Okey. Sekarang kita akan potong. A ada partner tak? Tak ada. Okey, AR. Dah ke kanan sikit, ke kiri sikit. Okey. AR ada negatif AR. So mati. Positif dengan negatif mati. AR2 ada negatif AR2 mati. AR3 negatif AR3 mati. AR4 negatif AR4 mati. Okey. So macam cikgu kata tadi, untuk sini negatif AR5, kalau kita teruskan kita punya persamaan, okey, kalau kita teruskan jujukan nombor kita ni, di sini ada positif AR5, betul tak? AR4 selepas itu akan ada AR5. Okey, akan ada AR5 di sini. Jadi kita boleh simpulkan bahawa negatif AR5 ini juga akan dimatikan kerana kehadiran AR5 selepas AR4. Cuma kita tak tulis sebab sukuan kita ni kita buat sampai sini je. Okey, dia ada lagi. Itu maksud dia. Okey, yang seterusnya untuk yang ini, ARN tolak 1. Okey, ARN tolak 1 adalah penghujung untuk SN. Okey, dan kita tahu sebelum ARN ini sahaja akan ada satu lagi di hadapan ini yang negatif ARN tolak 1. Okey, yang akan mematikan ARN tolak 1 yang positif ini. Okey, dia akan ada yang sebelum dia. Okey, jadi negatif ARN ni dia memang yang paling hujung lah. Dia dah tak ada selepas dia. Okey, tak ada selepas. Jadi kita tak boleh tolak. Jadi yang ni kita dah matikan. Yang ni semua kita dah matikan. Perhatikan, sekarang yang tinggal cuma A dan juga negatif AR kuasa N. Itu sahaja yang tinggal. Okey, AR5 cikgu rasa boleh faham. Dia mati kerana selepas AR4 akan ada AR5. So yang ini. Okey, dan ARN tolak 1 ini mati kerana ARN tolak 1 ini sebelum ARN sahaja akan ada ARN tolak 1 sebelumnya.
Okey, dengan sifat negatif. Sebab tu dia dimatikan. Sini ada, sini tak ada. Tapi dia boleh ada jika jujukan disambung. Okey, yang ini ada, di sebelah sini tak ada. Tetapi jika jujukan itu ditulis tanpa henti, dia akan ada. Okey, jadi pembuka dengan penghujung yang tiada pasangan. So kita tulis semula SN tolak R SN sama dengan A tolak AR kuasa M. Okey, kalau kita tengok dekat kita punya persamaan sekarang, okey, kita ada faktor yang sama. Di belah kiri kita ada SN dengan negatif RSN, SN. And then di sebelah kanan kita ada A dan A dengan negatif ARN. Okey, faktor yang sama ni kita boleh faktor keluar. Okey, faktor keluar. Sebenarnya bila awak belajar tajuk matematik yang biasa sebelum ni, okey, daripada form 1 sampai form 3, waktu awak belajar tentang persamaan kuadratik menggunakan EQM, awak sebenarnya sedang memfaktor keluarkan dia. Okey, cuma tak obvious sebab awak fully pakai kalkulator. Okey, tapi sebenarnya dia adalah satu faktor keluar, satu kaedah memfaktor keluarkan. Okey, dia punya penggandaan yang sama. Kalau dalam kes ni SN, apabila awak dah gariskan SN sebagai faktor yang sama, so awak tulis semula SN, kemudian awak bagi kurungan. Okey, SN darab berapa dapat SN semula? Darab 1. Okey, SN darab apa akan dapat negatif RSN? Mestilah darab dengan negatif R. Itu maksudnya faktor keluar. Awak bawa keluar SN, awak tinggalkan apa yang selepas didarabkan nanti. Jika kita kembangkan, kita akan dapat balik yang asal. Okey, so sama dengan yang ni pun sama. Okey, faktor sepunyanya adalah A. So A kita buat keluar. A darab apa dapat A? Darab 1. A darab apa dapat negatif ARN? A dah ada. So darablah pula dengan negatif R kuasa N. Okey, nanti dapatlah negatif ARN. Okey, so dah faktor keluar. Bila awak nak cari rumus SN, ingat apa yang kita tengah buat ini adalah untuk mendapatkan rumus hasil tambah N sebutan pertama, which is SN. Jadi untuk dapatkan SN, semua yang tak ada kaitan dengan SN, please bawa ke other side. Okey, bawa ke bahagian yang lain. Okey, samalah macam kalau kita nak cari X, kan? Semua yang tak ada sangkut paut dengan X, bawa pergi kanan. Nak cari Y, semua yang tak ada kaitan dengan Y, bawa pergi kanan. Okey, so yang ni yang tak ada kaitan dengan N, kita bawa pergi kanan. Tak ada kaitan dengan SN, kita bawa pergi kanan. Jadi yang ini tak ada kaitan, bawa pergi kanan. Okey, 1 tolak R, ini adalah darab dengan SN. Bila bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Itu hukum algebra. Okey, siapa yang tak faham yang ni, maksudnya algebra awak masih lagi lemah. Please buat banyak latihan berkenaan algebra. Okey, SN sama dengan, okey, salin semula yang ni. A dalam kurungan 1 tolak Rn. Okey, perkan dengan 1 tolak R. Okey, tadi di sebelah kiri dia darab. Bila dibawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, maka siaplah satu rumus. Ini adalah salah satu rumus SN. Kenapa cikgu kata salah satu rumus? Okey, kerana ada dua sebab. Okey, yang pertama, dia meletakkan syarat dekat sini bahawasanya R tak boleh sama dengan 1. Sebab bila R ini adalah 1, okey, kemudian 1 tolak 1, apa jadi? Jadi sifar, kan? Dalam matematik, kita tak boleh per dengan sifar. Awak tengok bila 9 per sifar, apa yang berlaku? Maths error. 6 per sifar, maths error. So tak boleh 6 per sifar, tak boleh per sifar kalau dalam pecahan. Okey, dia tak diterima. Dia akan jadi seolah-olah infinite lah benda tu, kan? Maths error, kan? Okey, so tu syarat yang pertama. Okey, yang kedua, dia melihat macam ni tau. Kalau sekiranya dia punya hipotesis lah, hipotesis jangkaan awal dia. Jadi masuk sains sikit, kan? Okey, sekiranya R ini lebih besar daripada 1, contohnya R ni 3. Kemudian bila awak pakai rumus ini, 1 tolak 3, awak akan dapat negatif 2. Betul tak? Awak akan dapat negative numbers. Untuk hasil tambah, sebolehnya kita tak nak nilai tu negatif. Sebab hasil tambah kot. Kita tambahkan. Melainkan kalau jujukan nombor kita itu adalah jujukan yang memang negatif aja semua, memang bila kita tambah akan dapat negatif. Okey, itu memang reasonable lah.
Okey, jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, untuk mengelakkan kita dapat per dengan negative numbers, maka mathematician dulu dia buat satu deduction. Dia kata rumus yang terhasil berdasarkan apa yang kita dah terbitkan tadi ni, yang punyalah panjang dekat atas ni, rumus yang terhasil ini hanya boleh dipakai sekiranya R kita kurang daripada 1. Maksudnya bila 1 tolak kurang daripada 1 berapa? 0.8 contohnya, kita akan dapat 0.2. So masih lagi positive numbers. Hanya boleh dipakai sekiranya R kurang daripada 1. Kalau R lebih besar daripada 1, apa yang perlu kita buat? Kita perlu terbalikkan 1 tolak R ini. Dia akan terhasil rumus yang kedua, iaitu Sn sama dengan A dalam kurungan Rn tolak 1, sebab R lebih besar daripada 1 ni. So R di hadapan perkan dengan, bila atas R tolak 1, bawah pun R tolak 1. Yang ni hanya untuk R yang lebih besar daripada 1. Sebenarnya dalam kelas tadi kita dah cuba buat pembuktian. Pakai atas, pakai bawah, still kita dapat yang sama jawapan dia. Tak ada pun dia jadi negatif ke, dia jadi positif ke. Even kalau R kita ni yang lebih besar, kita pakai yang R lebih kecil dan sebagainya. Kita dah try dalam kelas tadi untuk pembuktian. Tetapi awak kena ingat, dalam exam SPM, dia melihat kepada jalan kerja dan akan ada satu markah untuk jalan kerja yang menggunakan rumus. Maksudnya dia nak tengok pemilihan rumus awak dan cara awak memasukkan maklumat ke dalam rumus berkenaan. Jadi kalau awak tak consider nilai R, main hentam kromo je, pakai mana-mana rumus, dengan mentaliti bahawa mana-mana rumus pun akan dapat jawapan yang sama, dan awak akan lost markah penggunaan rumus. Itu yang kita nak avoid. Itu yang sebenarnya kita nak avoid. Sebab macam cikgu saya kata, satu markah sangat bernilai untuk ADMAT. Sama ada awak masuk matrix ataupun tak, kiranya untuk satu markah tu. Ekstrim betul. Jadi kita akan tulis semula rumus yang kita dah dapat ke dalam nota janjang geometri kita, supaya senang kejap lagi kita nak refer bila kita nak pakai. So Sn kita ada dua rumus. Kita tulis rumus yang pertama tadi, A 1 tolak Rn per 1 tolak R. Yang ini sekiranya R dia kecil daripada 1. Macam mana pula kalau R besar daripada 1? Kita keluarkan lagi satu rumus di sini. Kita akan dapat rumusnya Sn sama dengan A Rn tolak 1 per R tolak 1. Yang ini sekiranya R dia lebih besar daripada 1. Sebenarnya untuk ADMAT ini, kalau sepanjang 6 bulan ni lah untuk yang form 4, setelah awak belajar ADMAT ni selama 8 bulan, tertolak PKP pula selama 8 bulan ni, sebenarnya kalau awak sedar lah ADMAT ni the more tu penggunaan rumus. Awak kenal rumus tu, awak tahu rumus tu adalah untuk apa, awak pandai tafsir maklumat dan masukkan dalam rumus, dan awak confirm boleh score ADMAT. Serius cikgu cakap. ADMAT dia tak susah, dia cerita pasal rumus je. Yang jadikan susah bila awak tak reti nak pakai rumus, sebab rumus ni diberi ketika SPM. Yang jadi problemnya bila awak tak tahu nak pakai. Kenapa tak tahu nak pakai? Sebab tak pernah cuba pakai. Kenapa tak pernah cuba pakai? Sebab dalam kelas sentiasa salin terus apa yang cikgu tulis. Tak fikir pun masa salin. Tu dia, tu masalah dia. Jadi untuk janjang geometri, secara kesimpulannya kita telah pun belajar 3 rumus. Iaitu yang pertama, rumus nisbah sepunya, R sama dengan T2 per T1. Tak kisah pun T yang berapa, yang penting ambil satu sebutan, bahagikan dengan sebutan yang sebelum. And then kita belajar rumus sebutan ke N. Cara awak nak mencari untuk sesuatu nilai dalam jujukan nombor yang diberi itu, dia berada di sebutan keberapa. Itu awak kena pakai Tn sama dengan AR N tolak 1. Kemudian yang kita bincangkan tadi, rumus hasil tambah N sebutan pertama ada 2.
Sama ada Sn untuk R yang kurang daripada 1 ataupun Sn untuk R yang lebih besar daripada 1. Baik, sekarang dengan pantas kita akan pergi kepada latih diri 5.7. Okey, cikgu terus pergi soalan 1C. 1A dah bincang. Senang sangat cikgu akan ulang dalam video online. Okey, 1C adalah homework awak. 1B kita buat separuh jalan je dekat kelas. Tapi untuk PDPC online ni kita akan start dengan 1C. Okey, sebab 1C ni kategori moderate banding dengan 1B, kan? Okey. So kita pergi ke soalan 1C. Apa yang soalan 1C ni nak? Dia minta awak cari hasil tambah. Okey, si hasil tambah. Nampak je perkataan hasil tambah, which mean rumus yang awak akan pakai adalah Sn. Okey, awak akan pakai rumus Sn bagi setiap yang berikut. Okey, so soalan C dia bagi awak jujukan nombor 1/2, 3/2, 9/2 ke 15 sebutan yang pertama. Maksudnya ada 15 sebutan. Awak perlu cari hasil tambah ke 15 sebutan berkenaan. So Sn awak sekarang ni akan jadi S12. Okey, hasil tambah 12. Pakai yang ini. Jadi kita nak kena pilih ni, Sn yang mana nak pakai. Sebab tu kita kena keluarkan dulu A dan juga R. Okey, A adalah sebutan yang pertama dalam kita punya jujukan nombor ini. A kita adalah 1/2. Okey, R ambil sahaja mana-mana sebutan, bahagikan dengan sebutan yang sebelum. So bahagi 1/2. Kita dapat berapa kat sini? 3/2 bahagi 1/2. Kita akan dapat 3. Jadi R kita adalah 3. Okey, A 1/2. Allah, kenapa cikgu tulis R? R sepatutnya 3. Kenapa cikgu tulis R? Why? Bila cikgu ni? Okey, 3. Kalkulator buat 3. Bila tulis, tulis R. Okey, so R kita adalah 3. Macam emoji bar. Okey. So S kita hasil tambah ke 15 sebutan yang pertama. So 15 sebutan pertama kita nak tambah semua. Maksudnya S kita sekarang adalah S12. Okey, padamlah buku lah. Okey, S12 sama dengan, tengok rumus R3. Maksudnya R lebih besar daripada 1. Untuk R lebih besar daripada 1, kita akan pakai rumus R tolak 1. So kita akan pakai rumus yang ini. Sn 12. Okey, S12. So nampak tak N digantikan dengan 12 kat sini. A, okey, masukkan nilai A. A kita adalah 1/2. Jangan lupa kurung sebab dia adalah pecahan. Okey, darabkan dengan R. R kita adalah 3. N kita berapa tadi? 12. Okey, N kita 12. Tolak 1. Okey, kemudian okey, perkan dengan, okey, sekali lagi di bawah tu R tolak 1. R kita 3 tolak 1. Okey, tekan kalkulator. Selesaikan pengangka dulu, kemudian baru selesaikan dia punya penyebut. Okey, please dengar cakap cikgu. Dengar cakap cikgu, sebab dalam kelas tadi dah beberapa orang yang salah dapat jawapan. Sebab salah tekan kalkulator. So, dalam kurungan 1/2. Kenapa kena kurung? Sebab dia pecahan. Kurung lagi, 3 kuasa 12 tolak 1, kurung. Selesaikan yang ini dulu. Dapat jawapan dia bla 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 bla. Ui, panjangnya. 26570. Okey, bahagi kurung. Kalau tak kurung, kalkulator awak akan baca jawapan yang panjang tadi tu bahagi 3, kemudian hasilnya tolak 1. Kalkulator awak akan baca macam tu. Sedangkan awak nak dia bahagikan dengan 2 sebab 3 tolak 1 2 kan. Suppose kena macam tu. So kurung 3 tolak 1. Jawapan awak adalah berapa ni? 132,860. Okey, tu adalah jawapan untuk C. Ya Allah, kenapa S12? Astaghfirullah. Kenapa cikgu buat S12? Masya Allah. S15 sayang. S15. Okey. Tukar. So ni kat atas ni kita tukar 15. Nampak? Jangan careless. Cikgu yang careless. Terusnya.
Okey, jadi kita dapat 7,174,453,000 bahagikan dengan dalam kurungan 3 tolak 1. Kita akan dapat berapa ni? 3,587,226.5. Tulis 3,587,226.5. Okey, sini adalah S15. Sini pun N dia 15. Okey, jangan satu yang kenapa cikgu salah tulis? Tadi 3 tulis R, 12 tulis 15. Masya Allah. Jadi jawapan akhirnya adalah 3587226.5. Okey, seterusnya soalan 1B. Inilah soalan yang nampak macam susah tapi sebenarnya mudah. Okey, sangat mudah. Jalan kerja pun taklah banyak mana pun. Kan? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Okey, so soalan B masih lagi mencari hasil tambah. Okey, P3, P5, bla bla bla, P21. Dia bagi sebutan yang terakhir, P21. Jadi P21 ni kita tak tahu dia sebutan keberapa. Terus tulis Tn sama dengan P21. Kenapa cikgu kata terus tulis? Supaya awak boleh generate idea. Okey, kena terus tulis. Matematik ni tak boleh imagine. Jangan imagine, jangan membayangkan dia. Dia bukan biologi. Okey, tak seronok pun nak bayang-bayangkan dia. Tulis. Apa saja idea yang terlintas, tulis. Okey? Dalam sebutan P. Okey, so dia nak jawapan dalam sebutan P. Jadi expectation kita, jawapan akhir nanti banyaklah P nya. Okey? So, Tn sama dengan P kuasa 21. Jadi, kita nak tahu ni hasil tambah Sn. N yang keberapa? Tak tahu kan? Itulah gunanya dia bagi P 21. Supaya kita boleh cari Tn. N ini kita boleh cari. Okey, Tn. Apa rumus Tn? Ui, cikgu pakai kertas yang ada rumus lah. Cikgu tulis lah. Okey, Tn adalah kat sini. Okey, Tn adalah AR N tolak 1. Jadi Tn tukarkan dia kepada AR N tolak 1 sama dengan P21. Okey, tadi ada student tanya, cikgu kenapa kena ambil P juga? Kenapa kita tak ambil yang atas aja sebagai dia punya R? Okey, tak boleh Tak boleh. Sebab R ini adalah nisbah sepunya. Bila nisbah, awak kena bahagikan semua. Awak tak boleh simply bila awak tengok asas semua P dan awak bahagikan indeks sahaja. Tak boleh. Indeks tak boleh berdiri sendiri. Nombor indeks di atas itu perlu ada asasnya dan asasnya perlu ditulis. Okey? Ingat tu. Okey, sekarang A. A sangat senang. A adalah P sahaja. Okey, so kita dah keluarkan A. Sekarang R. Kita nak cari R ni sebab kita nak pakai R. Okey, so R adalah nisbah sepunya. Kita ambil P3. Okey, perkan dengan P. P saja ni maksudnya P1. Okey, nampak tak? Ini adalah pembahagian indeks. Bila indeks dibahagikan asas yang sama, maksudnya indeks di atas ni perlu ditolakkan. So, dia adalah P3 tolak 1 sama dengan P2. So, R adalah P2. Okey, gunakan ini, masukkan ke dalam rumus. A adalah P. So, P. Okey, and then R adalah P2. So, dalam kurungan P2. Kurung lagi N tolak 1. Nampak sini ada N tolak 1. P2 adalah R sahaja. Jadi, N tolak 1. Okey, N tolak 1 perlu ditulis. N tolak 1. Macam ni. Okey, sama dengan P21. Okey. Jadi, kalau perhatikan kat sini, P ini dia ada nombor indeks yang agak kompleks sebab ada pemboleh ubah yang tak diketahui. Ada 2N kat atas tu. Sebaliknya, P di luar ni adalah P1. P dengan indeks yang bernombor sahaja. Jadi, kita boleh selesaikan dia dengan cara bawa dia ke kanan. Okey, bawa dia ke kanan. Apa yang jadi bila bawa dia ke kanan? Di kiri ini akan tinggal P. Okey, kemudian yang ni kembang lah. 2 darab N, 2 darab negatif 1. Awak akan dapat P. Indeks dia 2N tolak 2. Okey, sama dengan P21. Okey, suka cikgu tadi tengok bila awak ingat apa yang cikgu dah bagi tahu semalam. Asas sama bermaksud indeks dia sama.
Okey, jadi bila asas dia sama-sama P, maksudnya indeks di atas itu 2N tolak 2 adalah sama dengan 21. Boleh terus cari N. Yang tak ada kaitan N, bawa pergi kanan. Dahulukan yang tambah ataupun tolak. So, di kiri akan tinggal 2N sama dengan 21. Macam cikgu cakap tadi. Daripada tulis, baik tekan kalkulator. 21. Tekan dulu siap-siap. Nombor bulat 21. Kita nak bawa alih negatif 2. Negatif 2, ya Allah tak nampak. Negatif 2, bila bawa ke kanan, dia jadi positif 2. Terus tekan. Kita dapat jawapan 23. Okey, sama juga macam ni. 2N. Kita nak dapatkan N sahaja. So, 2 ni perlu dibahagi kan? Sebab 2 darab N dekat belah kiri. Bawa melepasi persamaan akan jadi bahagi. So, 23 bahagi 2. Awak akan dapat 11.5. Okey, cikgu padam sikit yang belah sini. Okay, cikgu padam sikit. Sebab tadi kan kita kata P kita bawa pergi kanan. Tapi lepas tu kita tak buat apa-apa pun kat P21 tu. Masya Allah. Okey, P bila bawa pergi kanan, daripada darab ini, dia akan jadi bahagi P1. Okey, bahagi ni maksudnya P asas yang sama 21 kena tolak 1. So di bawah ni adalah P20. Patutlah pelik benar N kita. Okey. So bila P20 maksudnya 2N tolak 2 sama dengan 20. Okey. Cikgu padamlah semua, kita tulis balik dekat bawah Okey, so kita sambung daripada yang sini. Okey, P ini kita bawa pergi ke kanan. Okey, oleh sebab yang sini darab, bawa ke kanan dia akan jadi bahagi. So, di sebelah kiri akan tinggal P. Okey, ini kita kembang tadi kan. Dapat 2N. Okey, P 2N. Okey, P 2N tolak 2 sama dengan okey, P21 ini bila kita bawakan P daripada sebelah kiri, dia akan perkan dengan P. P nya adalah kuasa 1. Bila kuasa 1 maksudnya okey, P2N tolak 2 sama dengan asas yang sama P21 tolak 1. Okey. So kita akan dapat sini P2N tolak 2 sama dengan P21 tolak 1 dapat 20. Okey, asas sama maksudnya indeks dia pun akan sama. Okey, jadi apabila asasnya P, maka indeksnya 2N tolak 2 sama dengan 20. Okey, bawa ke sini. Awak akan dapat 2N sama dengan 22. Okey, sebab 20 and then negatif 2 pergi kanan jadi positif 2, dapat 22. N sahaja, maksudnya 2 bawa pergi kanan, daripada darab akan jadi bahagi. So, bahagi 2, awak dapat 11. Okey. So, N sama dengan 11. Bila N sama dengan 11, maksudnya awak kena buat S 11. Okey, kan? SN kan? Kita nak tahu N berapa. So, N kita dah dapat 11. Bila N dah dapat 11, maksudnya SN kita adalah S 11. Okey, jadi kita akan kira untuk S 11. Okey, untuk S11. S11, kemudian kita check R. Okey, dalam kes ini, R dia adalah P kuasa 2. So, dia akan menjadi satu teka-teki dekat kita. Kita nak pakai SN yang mana? SN untuk R yang lebih besar daripada 1 ataupun SN untuk R yang lebih kecil daripada 1. Okey, kalau awak tengok dekat sini, clue dia ada pada jujukan nombor awak. Jujukan nombor awak punya indeks semakin bertambah. Okey, indeks semakin bertambah. Bila indeks semakin bertambah, kita tahu bahawa nilai R dia adalah lebih besar daripada 1. Sebab kalau R dia kecil daripada 1, nilai indeks ini akan berkurang. Okey, sama macam kita buat nombor bulat biasa. Okey, nombor bulat biasa contohnya. Okey, contohnya kalau kita ada 1, kemudian okey, tengok kalau cikgu pakai R yang lebih besar daripada 1. Okey, let's say kita buat R dia 2. So 1 darab 2 kita akan dapat 2. 2 darab 2 kita dapat 4. 4 darab 2 kita dapat 8. Okey, macam mana pula kalau kita pakai R yang kecil daripada 1? Contohnya 0.5. Kita start dengan 1 juga. Okey, kemudian 1 darabkan dengan 0.5 kita akan dapat 0.5.
Okey, darabkan lagi dengan 0.5, kita akan dapat 0.25. Darabkan lagi dengan 0.5, kita dapat 0.125. Jadi nampak tak perbezaan dia? Bila R kita lebih besar daripada 1, jujukan nombor kita menaik. Bila R kita kurang daripada 1, jujukan nombor kita semakin menurun. Okey? Sebab itulah apabila R ini adalah P kuasa 2, okay, dan kita perhatikan kita punya jujukan nombor kita ini, nombor indeks dia semakin bertambah, menunjukkan tertib menaik. Jadi kita assume R kita adalah lebih besar daripada 1. Jadi kita akan pakai Sn. Okey, Sn dengan R yang lebih besar daripada 1, iaitu Sn sama dengan A. Bila R lebih besar daripada 1, R duduk di hadapan. So Rn tolak 1 per R tolak 1. Okey, kita akan pakai Sn yang ini. So S11 sama dengan A kita P. Okay, salin balik P. Okay, and then R kita adalah P2. And then kita ada N di atas dalam kurungan N. N kita adalah 11. Okay, kita boleh terus tukar N11. Okay, jadi di sini adalah 11. Okay, tolak 1 perkan dengan R kita adalah P2 tolak 1. Okey, so P dulu kita nak selesaikan kat dalam ni. 2 darab 11 kita dapat 22. Jadi P kuasa 22 tolak 1 perkan dengan P kuasa 2 tolak 1. Ini adalah S11. So kita akan stop sampai di sini. Tak perlu untuk kita kembangkan. Okey, sebab kita bukannya nak selesaikan. Kita cuma nak cari hasil tambah dalam sebutan P. So stop sampai sini. Inilah jawapan dia. Kan? Senang gila kot. Sekali buat je terus dapat. Okey, yang tak senangnya adalah bila awak perlu analisis soalan awak, kenal pasti apa yang awak perlu buat. Okey? Okey, untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ini dibagi pada awak jujukan nombor dan dia kata kat situ cari bilangan sebutan. Bilangan sebutan means awak kena cari N. Okey, jika hasil tambah janjang geometri, okey, ini janjangnya 3,500, 700, 140 ialah 4,368. Okey, jadi awak nak kena cari N. Okey, awak nak kena cari N dan hasil tambah Sn dia adalah, Allah lah, penny sedih tu. Okey, Sn dia adalah 4,368. Okey, jadi Sn kita tak tahu N ni berapa. Okey, yang kita tahu kita ada jujukan nombor. Jadi bila ada jujukan nombor, jangan gelabah, keluarkan A dulu dan kemudian keluarkan R. Okey, A dia adalah 3,500. So kita tulis. Okey, kemudian R dia adalah, okey, R maksudnya kita ambil satu jujukan nombor bahagi dengan nombor yang sebelum. So kita ada kat sini 700. Jadi 700 bahagikan dengan 3,500. Okey, bahagi 3,500, kita akan dapat R dia 700 bahagi 3,500, 1/5. Kita tukar kepada perpuluhan 0.2. Kita sentiasa boleh pakai perpuluhan dengan syarat dia bukan perpuluhan tak terhinggaan. Perpuluhan tak terhinggaan maksudnya 1.333333333 ataupun 0.333. Selalu nombor 3 ni selalunya jadi tak terhinggaan tu, ataupun dia berulang 25 25 25 25 25. Kalau dalam kes yang macam tu ambil pecahan. Okey, kalau perpuluhan dia simple numbers like this, so kita ambil perpuluhan lah, lagi senang nak tulis sebenarnya. Okey, so R sama dengan 0.2. And then kita masukkan rumus Sn. Kita tengok R ni adalah kurang daripada 1. Bila kurang daripada 1, kita dah boleh pakai kita punya rumus. Kertas je dah tak pakai. Okey, so bila R kurang daripada 1, maksudnya Sn kita kena pakai yang ini. Okey, R kurang daripada 1, Sn yang ni. Jadi tulis dulu rumus Sn. A, ya Allah, A cikgu macam 9.
Okey, A. Kemudian dalam kurungan 1 tolak Rn perkan dengan 1 tolak R. Sama dengan 4368. 4368. Okey, A. A dah ada dekat dalam soalan. 3500. Jadi transfer saja maklumat. 3500. Okey, kemudian darabkan dengan 1 tolak R. R adalah 0.2. So 0.2 N tak tahu. Perkan dengan sama juga bawah ni 1 tolak R adalah 0.2 sama dengan 4368. Okey, so selesaikan yang di bawah ini dulu. Bawah ni kita boleh selesaikan 1 tolak 0.2 ni. Jadi di atas salin semula 3500 1 tolak 0.2 N per okey, 1 tolak 0.2 adalah 0.8 sama dengan 4368. Jadi untuk matikan pecahan ini, penyebut bawa pergi sebelah. Penyebut bila bawa pergi sebelah dia jadi darab. Maksudnya 4368 darabkan dengan 0.8. So 3500 salin semua yang belah kiri. Okey, sama dengan yang ni darabkan. 4368 darab 0.8. Awak akan dapat 3494.4. Okey, awak akan dapat 3494.4. Okey. 3494.4. Okey. So apa kita nak buat sekarang? Yang di sini dalam kurungan ni tinggalkan dulu sebab kita ada indeks yang tak diketahui. Jadi di luar kurungan ni bawa pergi kanan. So kita cek N kan sekarang. Okey, so yang tak dikait dengan N bawa pergi kanan lah. Jadi 3500 bawa pergi kanan. Maksudnya 3494.4 ni perlu dibahagikan dengan 3500. Okey, di sebelah kiri akan tinggal 1 tolak 0.2 N sama dengan, okey, jadi yang ni kita bahagi yang ni bahagi dengan 3500. Kita akan dapat 0.9984. 0.9984. Okey, hampir nak habis tapi belum habis. Jadi kita akan sambung dekat sebelah. Okey, 1 cikgu tulis mula 1 tolak 0.2 N sama dengan 0.9984. Jadi 1 pun boleh bawa pergi kanan. Nampak tak? Kita bukan bawa lamsam. Kita bukan bawa lamsam Jangan bawa lamsam. Nanti salah. Bawa satu-satu. Okey, kecuali kalau dia bukan dalam keadaan kompleks macam ni lah. Okey, yang kita boleh bawa macam kuadratik kan. Kuadratik, kalau kita nak ubah kuadratik tu, yes, kita boleh bawa semua. Tapi bila melibatkan indeks ni, kena careful lah buat satu-satu. Okey, so bila 1 bawa pergi ke kanan, 1 nak akan jadi negatif. Maksudnya 0.9984 okey, negatif 1. So dapat jawapan dia negatif 1.6 darab 10 kuasa 20. Ni kan, ini kan, kalau nak tukar macam ni tau. Negatif 1.6. Ini adalah dalam bentuk, apa selalu kita panggil ni, nombor indeks lah kan. Okey, negatif 3, 10 kuasa negatif 3 maksudnya awak mengundur ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Dan tambah kosong, sifar. Ada 3 sifar di belakang dia. Itu maksudnya lah negatif 3 tu. Okey, so kita akan dapat negatif 0.2 N sama dengan yang ni tadi. Kosong. Ada negatif tak? Negatif. Oh, ada negatif kat depan. Negatif 0.0016. Negatif boleh cancel satu sama lain. Jadi tinggal 0.2 N sama dengan 0.0016. Benda dah simple. Bila kita nak cari N, kita ada asas. So awak kena cuba jaya. Okey, 0.2 asas berapa akan dapat 0.0016. Tu awak kena cari pakai kalkulator. Okey, awak cari 0.2 asas berapa dapat macam atas ni 0.0016. So kita tahu asas 2 kuasa 4 adalah 16. Maka kita boleh cuba 0.2 kalau kita kuasakan dengan 4 dia akan dapat kan sama ni. Okey, terus dapat jawapan. Maksudnya 0.2 kuasa 4 bersamaan 0.16.
0016. Ni apa benda? Negatif yang cikgu nak buat. Ya Allah. Tengoklah cikgu awak ni. Masya Allah, petang ni dahsyat betul. Huish, kena tidur ni apa ni? Okey, jadi 0.2 kuasa N sama dengan 0.2 kuasa 4. Asas sama, maksudnya indeks dia pun akan sama. Jadi N dia adalah 4. Terus dapat jawapan. Itulah yang last. Kan dia kata dia nak N tadi, nak bilangan sebutan. Jadi inilah yang last ni. N sama dengan 4. Siap. Siap. Okey. Soalan last sebelum whistle dibunyikan. Kan nak cikgu balik kan? Tengoklah macam mana dia berbunyi-bunyi video yang last. Okey. Cepat sebelum cikgu balik. Okey, soalan nombor 3. Sekeping kertas berbentuk segi 4 sama dipotong kepada 4 bahagian segi 4 sama yang sama besar. Apa maksud soalan ni? Okey, maksudnya macam ni. Kita ada satu segi 4 sama. Cikgu kat sini lah. Senang je. Okey, ni satu segi 4 sama ni kan. Dia potong kepada 4 bahagian. Okey, maksudnya sebutan dia daripada sebutan 1, sekeping kertas segi 4 sama. Sebutan yang kedua dia dah jadi 4 bahagian. Ada 4 lagi segi 4 sama. Okey, kemudian setiap bahagian itu dipotong lagi kepada 4 bahagian kecil segi 4 sama yang sama besar. Maksudnya setiap satu bahagian ni dipotong lagi kepada 4. Okey. So ada berapa sekarang segi 4 sama kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita dapat 16. Dapat 3 saja sebutan cukup dah untuk kita jadikan dia janjang aritmetik. Okey, dengan syarat macam mana kita nak buat justification dia? Kita mesti check adakah nisbah sepunya dia sama. Okey, so just check 4 bahagi 1 kita dapat 4. 16 bahagi 4 kita dapat 4. Sama. Dia berkongsi nisbah yang sama. Jadi dia ada nisbah sepunya. Means ini adalah kita punya janjang geometri. Terus jawab soalan. Ya Allah. Proses ini sama. Kita baca dulu. Ya Allah, excitednya bagi ketiga A. Terus ada jawapan. Proses ini diulang bagi setiap bahagian kecil segi 4 sama itu. Okey, diulang. Maksudnya kita punya janjang geometri kita ni akan berterusan. Sebab tu kita kena buat titik-titik 3 kali ni. Okey. Soalan yang pertama, tunjukkan okey, bahawa bilangan segi 4 sama yang dipotong membentuk suatu janjang geometri. Tunjukkan maksudnya keluarkanlah dia punya jujukan. Kita dah kira dah ni tadi. Ya Allah, magahnya terus merah. Okey, so keluarkan jujukan kita 1, 4, 16 dan seterusnya. Jangan lupa 3 titik. Okey, dan kita buktikan dengan kita punya R. R kita adalah 4 bahagi 1 iaitu 4. So R kita adalah 4. Okey. Sebenarnya dia tak boleh tulis ke kanan tau. 4 ni kena buat kat bawah. Okey, dia tak boleh ada 2 kali sama dengan dalam satu baris. Maksudnya 4 ni kat sini. Okey, so R sama dengan 4. Okey. So dah siap jawapan kita. Ni jawapan dia. Ini adalah jujukan dia dan ini adalah dia punya justification dia. Okey, mesti ada justifikasi yang membuktikan itu adalah janjang geometri. Okey, last. Cari jumlah. Jumlah adalah hasil tambah. Maksudnya SN. Segi 4 sama yang diperoleh jika proses itu diulang sebanyak 6 kali. Maksudnya dia ulang. Potong kertas ni sampai 6 kali potong. So SN tu S6 je lah kan. Okey. Benda simple kot. S6 lah. Okey. Dia potong 6 kali. Ini yang mula-mula. Potong sekali. Yang kedua 4. Dia potong sekali lagi. 16. Jadi bila dia potong 6 kali. Maksudnya S dia adalah S6. Okey, jadi kita nak guna SN. Bila kita nak guna SN, macam biasa check R. R adalah lebih besar daripada 1. Jadi kita akan pakai SN yang ini. Okey, A. A kita berapa? Ni jujukan nombor kita. So A adalah 1. A sama dengan 1. Cikgu suka buat macam ni lah. Bulat. Sebab lagi nampak. Bagi cikgu lah. Sebab tadi buku siapa-siapa yang refer kat cikgu pun buku dia pun semua cikgu kotak kan, cikgu bulat kan. Terbiasa. Dah tu buat macam buku sendiri pula. So A adalah 1.
R adalah 4, N adalah 6 tolak 1. Okey, and then perkan dengan R adalah 4 tolak 1. Okey, terus tekan kalkulator. 1 darab 1 ni tak payah dah lah. Tak payahlah. Sebab apa yang darab 1 akan dapat balik diri dia. So 4 kuasa 6 tolak 1. Dapat 4095. Bahagi 4 tolak 1 adalah 3. So bahagi 3. 1365. Okey, terus dapat jawapan dia 1365. Alhamdulillah. Masya Allah. Siap kerja sekolah saya. Okey. Jadi siap sudah. Habis sudah perbincangan kita. Apa yang kita dah belajar hari ini? Kita dah belajar tentang janjang geometri. Ada 3 rumus. Dan mana awak tahu bila dah keluar 3 rumus ni, maksudnya total dalam tajuk janjang kita dah ada 6 rumus. Okay, so 6 rumus ni confirm cikgu akan soal nanti dekat dalam next class. So just get ready, okay? So itu sahaja. Jika rasa cikgu punya video ini bermanfaat, laju yang suruh komen. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan like dan share kepada kawan-kawan awak yang lain, yang di sekolah lain, supaya lebih banyak lagi orang yang akan dapat manfaat. Dan jika awak komen dekat bawah, please tulislah awak daripada sekolah mana, supaya kita boleh saling berkenalan. Okay? Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih.